Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, untuk hari ni bagi murid-murid tahun 5 Hasan, kita akan buka kitab akhlak. Dan terus rujuk buku teks muka surat 15. Okey, ciri-ciri pemimpin yang baik. Apa itu pemimpin yang kita ataupun kita pun memang dah saya terangkan sebelum ni, ataupun awak boleh tengok dekat muka surat 13 lah. Pemimpin, perkataan pemimpin pun awak dah biasa dengar Tak kisahlah pemimpin dalam keluarga ke, adik-beradik ke, dalam sekolah ke, dalam kelas ke, kan, dalam negara sekalipun. Kalau ketua tu, kita lebih menjurus kepada istilah pemimpin lah di sini yang mana mereka orang yang bertanggungjawab memimpin, menguasai bagi satu kelompok untuk dirinya atau keluarga, masyarakat dan sebuah organisasi yang macam tu. So maksudnya lebih kurang ketua lah, macam tu kalau istilahnya yang mudah. Okey, tengok surat 15. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang mana ketua yang kita nak tu yang macam mana? Okey. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Mestilah kita akan memilih sebagai orang Islam, kita akan memilih orang yang beriman, yang takwa. Apa tu takwa? Iaitu takut kepada Allah. Kalau istilah yang ringkas ni takut kepada Allah, yang ini taat lah. Dia seorang yang taat dalam menjalankan amanah-amanah ataupun kewajipan sebagai seorang Islam, macam tu. Dan seterusnya, yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan. Selain pada dia seorang yang memegang agama, kita juga mestilah nak seorang ketua yang ada ilmu. Contoh, walaupun dia tu suka ngaji, suka sembahyang, tapi dia tak faham bab-bab kewangan contohnya, kan. Jadi tak seronok, tak komplit. Kita nak kalau boleh ketua ni dia menguasai semua ilmu, dia berpegang pada semualah. Ada agamanya, ada ilmunya, faham mengatasi masalah dan keseluruhannya. Okey, yang mana ilmu ni dia bukan pada satu subjek ataupun pada satu perkara. Dia menyeluruh lah. Contohnya bab ekonomi, dia faham bab keluarga, bab mengatasi masalah, bab semualah. Kalau ikutkan contohlah, tak jauh lah awak tengok contoh ketua pengawas ataupun ketua pelajar sekolah awak. Awak boleh nampak kat situ ciri-cirinya macam mana. Dia seorang macam mana, prihatin, dia seorang yang sabar, dia boleh mengawal emosi, mengatasi masalah. Itu yang kita nak. Bukan seorang yang dia bukanlah contoh macam dia mengatasi masalah dengan keadaan yang terburu-buru, yang tidak berfikir panjang, yang mudah menuduh sana sini. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia seorang yang tenang, berfikiran waras, berfikir lebih matang, macam tu lah. Okey, yang ketiga, mempunyai akhlak yang tinggi. Macam mana akhlak yang tinggi tu? Yang baik, yang soleh, yang mulia, bukanlah macam semulia sesempurna Nabi Rasulullah, kan, Nabi Muhammad. Taklah macam, tapi antara dalam kelompok tersebut, dia inilah yang paling baik sekali, yang paling memahami lah, yang paling perfect lah. Ikutkan memang kita ni setiap manusia tu tidak sempurna, tapi ada di antara contoh dalam satu kelas awak, ada seorang ni yang paling terbaik sekali dia punya akhlak dia. Itu yang kita nak. Okey, yang keempat, tegas dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana maksudnya? Okey, contoh kalau sekolah agama ada sesi sembahyang asar, kan. Okey,
contoh ketua pengawas ataupun ketua pelajar tersebut, dia nampak ada budak yang tak solat. Jadi apa tindakan dia? Takkan dia pun sama macam awak, senyum-senyum, borak-borak, nak beratur pun borak, dalam surau pun borak, ketawa-ketawa, tak. Seorang ketua dia tak, memanglah mungkin ada masa dia bergelak ketawa, dia pun bersukaria, tapi tengok pada keadaan. Contoh kalau dia nampak ada murid lain yang tak sembahyang, ada yang sembunyi kan, ada yang pusing-pusing sekolah, tak nak masuk surau, apa tindakan dia? Dia bertegas lah, suruh masuk surau, ataupun kalau kata dia memang degil, boleh bagi tahu kepada ustaz-ustazah untuk membuat tindakan macam tu. Itu contohnya ringkaslah. Yang kelima, perundingan bersama, mesyuarat maksudnya. Yang mana dia ni suka menjalankan perbincangan, perundingan. Yang mana ini adalah perkara yang sangat, ataupun tindakan yang sangat baiklah kan. Sebabnya seorang pemimpin yang mendengar ataupun melihat pandangan orang lain, dia tak ego lah, dia tak bertindak dengan dirinya sendiri, tidak. Dia minta mendengar orang lain, dia minta idea macam mana cadangan, macam mana nak selesaikan masalah. Mungkin ada sesetengah pemimpin ni ataupun ketua awak boleh menyelesaikan masalah dengan sendirinya, tapi mungkin ada masalah yang jarang-jarang berlaku, ada memerlukan pendapat orang lain. Itu memang sangat bagus dia, dan kita nampak kat situ dia respect kita sebagai anak-anak buahnya. Dia respect lah aku ni, pandangan aku ni, dia respect, dia dengar kita punya luahan semua. Itu bagus. Dia sentiasa mengadakan perbincangan bersama, macam tu kita nak. Yang keenam, keadilan. Ini sangat-sangat penting jugalah, yang mana seorang pemimpin kenalah adil. Kena adil. Contoh kalau ada satu perbalahan, dia mendengar kedua-dua belah pihak. Ni yang mana kalau berlaku satu masalah, kita kalau sebagai tak boleh dengar daripada mulut seorang saja. Kita kena dengar dua-dua mulut. Daripada apa masalah awak, kenapa boleh jadi macam ni, yang B pun awak kena tanya kenapa boleh jadi macam ni. So kita sebagai seorang pendengar, kita boleh menilai apa yang berlaku dan siapa yang sebenarnya tersilap langkah, macam tu. Mungkin memang dia tak salah, mungkin ada berlaku salah faham kan. Kita tidak boleh terus menuding jari yang macam tu. Okey. Okey, itu saja untuk poin pada hari ini, iaitu ciri-ciri pemimpin yang baik. Okey. Itu sajalah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.